wabarakatuh. My name is Muhammad Ibrahim Muhammad Ismail. So today I'm going to present about nasi kandar, which is a very popular food from Penang, and it's a traditional food. Okay, nasi kandar is a popular northern Malaysia dish and come from Penang. It is a steamed or slightly flavored steamed rice dish, and it is served with a variety of curries and side dishes. The nasi kandar rice dish is complemented by meats such as fried chicken, curry spleen, beef, fish egg, shrimp and fried squid. The vegetable dish is usually like eggplant, okra or bitter gourd. A mixture of curry sauce is poured into the rice. This is called float, means like it's floating inside the rice, and with a variety of flavor to the rice. According to tradition, nasi kandar is always served with its side dish in one plate, so it will look better. And this is nasi kandar, which we have cabbage and chicken, and there's a variety of curry inside. And that's all for today. Thank you. Hai, nama saya Nolimanina Badisha. Hari ini saya akan menerangkan tentang pakaian anak mami, iaitu pakaian tradisional Pulau Pinang. Okey, Pulau Pinang, negeri yang kaya dengan warisan sejarah ini, memamerkan percikan pengaruh budaya yang diterima. Sejarah juga menyaksikan orang-orang asing seperti dari China, India sebagai pedagang dan mencari kehidupan. Sehingga ke hari ini, suasana budaya dan adat tradisi masyarakat Pulau Pinang dimiliki oleh 3 kaum. Okey, 3 kaum terbesar di Pulau Mutiara, iaitu kaum Melayu, kaum Cina dan kaum India. Kaum Melayu terkenal dengan baju kebaya labur, okey, dan baju kurung, dan kaum lelaki pula memilih baju Melayu cekak musang. Kaum India pula dengan jaket dan baju dalam yang dipadankan dengan kain pelikat dan topi, dan kaum wanita memilih baju kebaya labur atau kebaya pendek bersulam. Kaum Cina pula dengan samfu dan cheongsam, manakala golongan Baba lebih senang memakai samfu yang dipadankan dengan seluar, dan Nyonya Pulau Pinang lebih menggemari baju kebaya pendek berkain batik atau berkebaya labur Nyonya. Lelaki seperti kita lihat di sebelah ni, lelaki memakai pakaian cara barat yang dipadankan dengan kain samping dan tarbus, dan pakaian digamari oleh baju kebaya, dan dengan baju wanita pula ialah baju kebaya sulam dengan kain batik dan selendang, pakaian digemari oleh kaum Nyonya dan Ceta. Terima kasih. Assalamualaikum, nama saya Muhammad Aikal Amin bin Zulkafli. Saya daripada kumpulan anak mami, dan bahagian saya ialah bangunan. Bangunan yang saya telah pilih ialah masjid, iaitu di Pulau Pinang terdapat sebuah perkampungan Aceh atau Lebuh Aceh. Di perkampungan ini terdapat sebuah masjid yang telah diberi nama Masjid Lebuh Aceh, oleh kerana masjid ini telah dibina oleh orang Aceh dan merupakan landmark ataupun tanda sebagai penempatan orang Aceh di Pulau Pinang. Pada tahun 1972, Tengku Syekh Husin Al-Aidid, saudagar kaya daripada Aceh, juga keturunan kerabat Aceh, telah datang ke Pulau Pinang. Ketika itu, Pulau Pinang baru dibuka oleh Kapten Sir Francis Light pada awal abad ke-18. Beliau telah mendirikan sebuah perkampungan Islam. Dengan kekayaan yang dimiliki oleh beliau, Tengku Syekh Husin Al-Aidid telah membina kawasan pemukiman dan perdagangan di kampung yang baru dibangun. Beliau juga telah mendirikan sebuah madrasah Al-Quran. Selepas kematian beliau pada pertengahan abad ke-19, perkampungan ini terus berkembang maju dan telah mencapai kegemilangannya hingga akhir abad ke-19. Hai, saya Safi Iman dan saya daripada kumpulan Peranakan Jawi Anak Mami. Saya sudah pasti bahawa setiap kaum dan agama atas muka bumi pasti ada alat muzik untuk hibur ataupun menyambut sesuatu kebaikan atau keburukan. Untuk anak mami Peranakan Jawi, mereka ada beberapa
alat muzik tradisional dan beberapa alat tradisional yang diperbaharui ataupun moden. Sebagai contoh, mereka mempunyai akordion, harmonika, gambus, tabla dan simbal. Setelah beberapa abad dan mereka sudah menaik taraf ataupun menambah baik alat muzik bagi lebih sedap untuk didengar, iaitu mereka ada gitar elektrik dan juga drum. Saya telah memilih salah satu daripada yang moden untuk dijadikan replika seperti yang disuruh. Okey, saya ada replika iaitu modern drum set. Okey, saya memilih ini kerana ianya lebih mudah didapati di pasaran ataupun pada zaman sekarang kerana ianya masih digunakan dan relevan pada masa kini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Alisha. Saya akan menceritakan tentang permainan sepak bulu ayam. Ini adalah bentuk sepak bulu ayam dan seperti gambar ini. Ia juga dikenali sebagai subayam atau capting. Sepak bulu ayam ini adalah permainan tradisional Pulau Pinang atau anak mami. Permainan sepak bulu ayam terkenal sejak dahulu kala. Permainan ini boleh dimainkan secara berserangan atau lebih. Sekiranya ia dimainkan secara berserangan, pemain akan cuba menyepaknya seberapa banyak yang mungkin dan seberapa lama yang mungkin. Ini biasanya dikenali sebagai menimang. Menimang juga boleh dimainkan lebih daripada satu orang dan pemain bergilir menimang bulu ayam, sementara pemain lain mengira berapa kali sepakan dibuat. Cara permainan sepak bulu ayam seperti ini. Sekiranya ia dimainkan lebih dari satu pemain, kumpulan dengan terdiri beberapa orang boleh dibentuk. Permainan ini adalah seperti permainan sepak raga, tetapi bola yang digunakan adalah dari bulu ayam yang telah dibentuk seperti sejabat bunga. Assalamualaikum and hi everyone. Nama saya Nur Aina binti Abdul Ghani. Hari ini saya akan menerangkan mengenai seni pertahanan siku 12 Peranakan Jawi. Negara kita sememangnya kaya dengan seni mempertahankan diri. Masih banyak seni mempertahankan diri orang-orang Melayu yang tidak didedahkan pada umum. Malah ada setengah darinya tidak pernah diketahui akan kewujudannya. Pernahkah anda mendengar satu seni tempur yang berasal dari Pulau Pinang iaitu siku 12? Bagi anak jati Pulau Pinang pasti mengetahui tentang seni tempur ini. Namun, secara umumnya tidak ramai yang mengetahui sejarah tentang seni dan siapa pengasasnya. Seni ini diasaskan oleh Syekh Ghulam Miah bin Syekh Ahmad Miah. Beliau berdarah campuran Melayu, Arab dan Pashtun. Beliau seorang yang amat meminati seni bela diri dan banyak mempelajari pelbagai jenis disiplin bela diri. Dikatakan beliau pernah mempelajari 17 jenis seni bela diri termasuklah beberapa jenis silat Melayu. Saya akan menunjukkan cara seni pertahanan siku 12. Hai, nama saya Tengku Amir Ashraf dan saya akan membentangkan tentang kraftangan anak mami. Anak mami bukan hanya berkaitan dengan mamak dan nasi kandar, tetapi juga membabitkan lagi satu masyarakat besar di Pulau Pinang iaitu Jawi Peranakan, satu masyarakat yang terhasil daripada perkahwinan campur antara wanita Melayu dengan lelaki dari India, Arab, Bengali, Punjabi dan Aceh. Sebelumnya, Jawi Peranakan dikenali dengan pelbagai gelaran iaitu Jawi Pekan,
Jawi Pukan dan Jawi Bukan. Jawi membawa maksud Melayu dan istilah yang digunakan sebelum ni adalah untuk memberi gambaran masyarakat, iaitu sebagai Melayu bukan, Keling pun bukan. Keling merujuk kepada kaum India yang datang dari India Selatan. Ramai juga yang tersilap atau salah faham apabila secara sembarangan mengkelaskan semua lelaki berwajah kacukai India sebagai mamak kerana realitinya wujud perbezaan antara masyarakat itu jawi peranakan. Selain itu, pembentangan bagi kraftangan ialah jawi peranakan ini mereka mempunyai bakat yang kreatif untuk menghasilkan kraftangan-kraftangan yang diperbuat daripada rotan. Selain itu, mereka juga membuat kesemua kraftangan-kraftangan ini untuk menghasilkan pendapatan bagi menyara hidup mereka. Masyarakat jawi peranakan telah terbentuk di Pulau Pinang pada sekitar tahun 1700 hingga 1770 di Nusantara. Dengan itu, kraftangan-kraftangan tersebut juga bermula dihasilkan dalam sekitar tahun-tahun tersebut. Contoh-contoh kreativiti daripada rotan yang telah diperbuat ialah bakul, pelapik dan tudung saji. Semua ini ialah diperbuat daripada rotan 100%. Itu saja bagi pembentangan kraftangan anak mami daripada saya. Assalamualaikum and selamat sejahtera. My name is Nur Syifa Tira binti Subri, and hari ini saya akan terangkan tentang lambang dan simbol yang melambangkan untuk anak mami di Penang. Anak mami ialah etnik Jawi peranakan, iaitu satu masyarakat yang terhasil dari perkahwinan campuran antara wanita Melayu dengan lelaki dari India, Arab, Bengali, Punjabi dan Aceh. Yang mudah yang membezakan Jawi peranakan ialah anak yang kahwin dari campuran perkahwinan antara wanita Melayu dengan campuran lelaki India Muslim, lalu dikenalkan sebagai Jawi peranakan. Simbol pertama atau lambang yang melambangkan Jawi peranakan ataupun anak mami di Penang ialah tulisan khat. Seperti mana yang ada dekat belakang saya ni, inilah contoh tulisan khat yang berkait rapat dengan anak mami di Penang. Khat ialah satu tulisan atau amalan yang berseni yang berkait dengan satu penjelidan. Seni khat boleh diperkaitkan sebagai tulisan atau seni yang paling dipuja dalam kesenian Islam kerana skrip Arab atau tulisan Jawi merupakan cara penyampaian Al-Quran. Ini dikaitkan dengan anak mami di Penang ialah kerana Akhbar Jawi Peranakan adalah surat khabar yang pertama bahasa Melayu versi Jawi yang diterbitkan di Singapura secara mingguan. Pada mulanya, akhbar ini diusahakan oleh seorang peranakan Melayu iaitu Munshi Muhammad Ali Al-Hindin. Akhbar ini ditulis dalam bahasa Jawi lalu dibaca oleh orang Melayu dan juga dijadikan bahan bacaan untuk para pelajar. Untuk pengetahuan, tulisan Jawi merupakan tulisan rasmi bahasa Melayu pada zaman itu. Jawi peranakan sentiasa menggalakkan orang Melayu untuk menuntut ilmu. Dengan itu, tulisan Jawi khat telah menjadi simbol dan lambang untuk anak mami di Penang. Lambang atau logo yang menggambarkan anak mami yang seterusnya ialah gelang emas. Seperti di belakang saya terdapat beberapa gelang emas dan rantai emas. Hiasan ini telah dipakai oleh golongan anak mami kerana lantaran mewarisi aktiviti perniagaan dari nenek moyang mereka yang terdahulu yang berhijrah ke Pulau Pinang, Melaka dan Singapura. Kebanyakan masyarakat Jawi peranakan terkenal dengan kekayaan dan kemewahan sekaligus menjadi antara sebab mereka pernah dikenali sebagai Jawi Pekan, iaitu Melayu yang hidup, satu-satunya Melayu yang hidup di Pekan.
Oleh sebab itu, anak mami memakai gelang emas ataupun perhiasan berunsurkan emas untuk menggambarkan kekayaan dan kemewahan mereka. Ini menunjukkan golongan masyarakat ini bukan hanya menunjuk dan menonjolkan kekayaan mereka, malah ia bukan hanya sekadar omongan kosong. Emas mewakili kekayaan dan kemewahan mereka. Kebanyakan masyarakat Jawi peranakan berjaya sebagai peniaga atau di dalam kegiatan perniagaan. Ia adalah kegiatan turun-temurun menjadi simbol ekonomi mereka. Di Pulau Pinang, terdapat kebanyakan kedai emas di Georgetown dimiliki oleh masyarakat tersebut. Mereka juga dikatakan antara masyarakat yang paling berjaya di seluruh negara, bukan sekadar dalam bidang perniagaan, malah dalam bidang politik. Simpulannya, disebabkan oleh kekayaan dan kemewahan mereka, gelang emas menjadi wakil atau simbol bagi golongan anak mami atau Jawi peranakan di Pulau Pinang. Sekian, itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum, nama saya Nurul Afika binti Muhammad Azwan dan saya akan bercakap tentang agama, iaitu anak mami ataupun dikenali sebagai etnik Jawi peranakan adalah merupakan warisan yang berketurunan sub-etnik Melayu terhasil daripada perkahwinan antara lelaki India Muslim daripada daerah pantai Coromandel dan juga Malabar di selatan India bersama dengan wanita Melayu di Pulau Pinang seawal kurun yang ke-16. Selain itu, etnik Melayu juga mempunyai keupayaan untuk berhubungan dengan pelbagai jenis bangsa kerana faktor agama Islam yang telah memudahkan proses asimilasi antara etnik, kedudukan sosial perantau India Muslim sebagai peniaga ataupun pendakwah yang memberikan kelebihan psikologis sekiranya mereka ingin berkahwin dengan wanita Muslim ataupun Melayu. Mereka juga telah mempercayai bahawa orang yang telah memulakan ataupun mewujudkan generasi komuniti Jawi peranakan ini adalah daripada hasil perkahwinan antara Kapitan Kling dengan Tengku Wok dari kerabat Sultan Kedah. Ini adalah replika yang telah disediakan oleh saya, iaitu sejadah. Jika kita dapat lihat di sini, ini ialah gambar Kaabah, yang kedua-dua ini adalah masjid dan yang lain-lain ini adalah corak-corak. Sejadah digunakan apabila orang Muslim beribadat. Selain itu, saya juga sediakan tasbih. Tasbih digunakan apabila orang Muslim hendak selawat selepas diorang beribadah. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Nama saya Muhammad Naufal dan hari ini saya akan membentangkan tentang perayaan yang berada di Pulau Pining, dan saya memilih replika untuk membuat baju Melayu kerana baju Melayu adalah baju yang bersejarah yang dipanggil baju tradisional orang Melayu yang sangat sinonim dengan perayaan umat Islam, iaitu Hari Raya Aidilfitri dan Aidiladha. Ia juga dikenakan bagi majlis-majlis rasmi dan keagamaan, membuatkan baju Melayu sangat rapat serta tidak dipisahkan daripada budaya Melayu. Jika kita singkapkan semula sejarah, baju Melayu bermula sekitar tahun 700 tahun lalu. Ia diperkenalkan oleh Sultan Muhammad Shah yang kaya dengan falsafah dalam berbusana di Empayar Melaka. Pada ketika itu, Sultan Muhammad Shah mengkehendaki orang Melayu mempunyai penampilan khusus bagi menampakkan sebagai satu bangsa yang mempunyai jati diri dan tidak seperti baju atas angin yang dipakai oleh pedagang India dan Arab pada zaman itu. Namun, evolusi rekaan baju Melayu bermula daripada setiap pengubah suaian dengan mendapatkan keizinan dan persetujuan Sultan. Pakaian tradisional ini dikenakan dengan mempunyai falsafah dan unik tersendiri kerana ia melambangkan identiti bangsa dan menutupi aurat yang ditegakkan dalam agama Islam. Dalam budaya Melayu, cara pertuturan dan perlakuan bangsa adalah sangat berhemah, dan ini juga diterjemahkan dalam cara pemakaian. Terdapat dua rekaan baju Melayu, iaitu cekak musang dan teluk belanga.
Baju Melayu Cekak Musa mempunyai 5 butang. Ada 2 di atas dan 3 di bawah. 2 butang di atas ialah 2 kalimah syahadah dan 5 bermaksud 2 kalimah syahadah dan 5 waktu solat. Bagi baju Melayu Teluk Belanga pula, 1 butang tunggal ini membawa makna Tuhan Yang Esa, iaitu baju Melayu Johor. Persamaan bagi kedua-dua baju Melayu tradisional ini adalah jumlah poket, iaitu 3 poket. 1 poket di atas dan 2 poket di bawah. Ketiga-tiga poket ini merujuk kepada iman, ihsan dan Islam. Selain itu, pemakaian baju Melayu ini haruslah diiringi bersama sampin. Tanpa sampin, ia kelihatan tidak lengkap dan janggal, kerana sampin juga mempunyai maksud tersirat sama ada si pemakai masih bujang ataupun sudah berkahwin. Menurut tradisi, lelaki yang sudah beristeri hendaklah memakai sampin sehingga ke bawah paras lutut, manakala mereka yang bujang harus di atas paras lutut. Sekian, terima kasih.